Kita nak tahu Allah itu sayang kepada hamba-Nya melalui ujian. Ujian merupakan bukti Allah itu sayang kita. Oleh itu, manusia perlu menghadapi ujian yang Allah berikan, kecil atau besar, melalui cara jalan landasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada menjelaskan di saat manusia bertanya tentang ujian yang diberikan kepada dirinya. Lalu Allah berfirman, apakah manusia dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ujian yang datang dalam hidup kita ini bersilih ganti dan dalam pelbagai bentuk. Ada masa kita merasakan ujian itu senang untuk kita hadapi dan rasa tenang. Manakala ada ujian yang sangat berat sehingga kan kita merasakan ujian itu beban dan rasa tertekan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan kita mengeluh dalam diri kita, kenapa kita diuji? Setiap daripada kita akan diberi ujian yang berbeza-beza. Ada ujian yang mereka hadapi, kita tak akan hadapi. Kadang-kala ujian yang kita hadapi, mereka tak akan dan tidak pernah hadapi. Kerana ujian itu pasti, tetapi cara dan bagaimana Allah bagi kepada hamba-Nya adalah sangat berbeza. Allah akan beri setiap ujian kepada hamba-Nya mengikut kapasiti kemampuan seseorang hamba-Nya. Ujian demi ujian yang kita hadapi, pasti tak pasti kita mampu menghadapi. Percayalah, you never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Adalah setiap apa yang kita sangkakan. Maksudnya, apa yang kita sangkakan secara langsung merupakan doa kita kepada Allah. Kalau kita sangka ujian yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mampu untuk hadapi, maka kita seolah-olah meminta bahawa Allah memberi kita untuk tidak mampu menghadapi ujian yang diberikan. Kalau kita bersangka baik, Allah bagi ujian dan kita mampu untuk hadapinya, maka ujian yang Allah berikan kepada kita, kita mampu hadapi dengan tenang dan dengan redha. Oleh itu, di saat Allah memberi ujian kepada kita, diamlah, senyumlah, hadapi ujian dengan tenang. Kerana seperti yang kita tahu, ujian yang Allah bagikan kepada kita adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan tentang rezeki. Berbeza rezeki. Bila kita sebut pasal rezeki, kita tahu dan pasti bahawa setiap orang ini adalah berbeza rezekinya. Ada orang umur 21 tahun, dia dah grade, tapi kena tunggu 6 tahun untuk dapatkan pekerjaan. Ada orang yang belajar tak tinggi mana pun, tapi 21 tahun dah jadi jutawan. Jadi rezeki Allah ni ada berbeza. Ada orang kahwin umur 20 tahun, ada orang kahwin umur 30 tahun. Kita tengok Allah tetapkan rezeki kita masing-masing ni berbeza. Kadang-kadang rezeki ni dia tak datang dalam bentuk kereta mewah, rumah yang besar, duit yang banyak. Rezeki ni kadang-kadang dapat kawan yang baik, keluarga yang memahami, keluarga yang sentiasa ada di sisi kita pun, itu dikira satu rezeki. Bila kita sebut pasal rezeki ni, kita tengok zaman sekarang ni kan, kadang-kadang manusia ni, diorang terlalu kejarkan benda yang dah pasti. Okey, apa benda yang dah pasti? Benda yang dah pasti ni adalah rezeki kita. Allah dah tetapkan rezeki kita. Tapi kenapa manusia masih kejar-kejarkan rezeki yang dah pasti? Manusia sanggup lalai, tak solat, tinggal puasa, tinggalkan zakat. Sebab apa? Sebab mengejar benda yang dah pasti. Sedangkan kita tengok diorang ni tak kejar benda yang tak pasti lagi. Okey, apa benda yang tak pasti? Benda yang tak pasti ni adalah syurga dan neraka. Maksud saya bukannya syurga dan neraka ni adalah benda yang tak pasti. Cuma syurga dan neraka ni adalah kita tak tahu hujung jalan pengakhiran kita ni, kita masuk syurga ataupun neraka. Jadi ramai manusia ni, dia tak kejar benda yang tak pasti. Diorang lalai dengan semuanya bahawa diorang ni tak tahu bahawa syurga dan neraka ni adalah benda yang tak pasti. Jadi kesimpulan yang dapat saya katakan kat sini, patuhlah apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Sesungguhnya Allah sayang kita. Rezeki Allah ni Allah dah tetapkan. Rezeki Allah datang tepat pada waktunya. Tak pernah terlambat, tak pernah cepat. Rezeki Allah tak pernah salah alamat. Sekian, terima kasih.
Seterusnya, tanda-tanda Allah sayang kita, Allah beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah memberikan hikmah kebijaksanaan, iaitu ilmu yang berguna kepada siapa yang dikehendakinya, iaitu menurut aturan yang ditentukannya, dan sesiapa yang diberikan hikmah itu maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang yang menggunakan akal fikirannya. Surah Al-Baqarah ayat 269. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahawa Allah berikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya dan memanfaatkan peluang yang telah diberikan. Antara nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri dalam kehidupan ini adalah nikmat iman dan Islam. Tapi berapa ramai di antara kita yang bersyukur dilahirkan Islam? Kebanyakan kita tidak menyedari hakikat ini kerana kita dilahirkan dalam keadaan Islam, seolah-olah kita bersetuju dengan agama nenek moyang kita. Kita hanya ikut asal usul kita. Sebabkan kita dilahirkan dalam Islam, kita dibesarkan dengan cara Islam, jadi begitulah acuannya. Sekiranya kita yang sedia Islam daripada lahir nak dibandingkan dengan orang yang baru memeluk agama Islam, kita tengok sekarang siapa yang lebih berilmu, siapa yang tinggi ilmunya, siapa yang lebih beramal dengan ajaran dan ilmu yang dia ada, mereka ataupun kita. Namun tidak semua orang dapat nikmat beragama Islam, sedangkan dia tahu Islam itu adalah agama yang benar dan satu-satunya agama yang diredai Allah. Pada zaman Rasulullah SAW dulu, baginda bersama bapa saudaranya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Tahap sayang Abu Talib terhadap baginda SAW, dia sanggup buat apa je untuk mempertahankan Nabi SAW pada ketika itu. Walaupun pada ketika itu dia tidak memeluk agama Islam, dia masih kafir dan masih mengikut ajaran agamanya sendiri, menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan dia kufur. Selain daripada nikmat-nikmat yang telah disebut sebelum ini, salah satu nikmat yang Allah bagi kepada kita ialah nikmat kebebasan. Apabila sebut sahaja berkaitan dengan nikmat kebebasan, kita patut bersyukur kerana Allah telah memilih kita sebagai hamba-Nya untuk merasai nikmat kebebasan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 yang membawa maksud, jika kalian bersyukur, nescaya akan aku tambah nikmatku kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azab yang sangat pedih menanti. Maka dengan itu dapat dilihat terlalu banyak nikmat yang telah Allah bagi kepada hamba-Nya. Salah satunya ialah nikmat bebas daripada pergolakan. Negara kita sendiri telah lama mencapai kemerdekaan, yakni bebas daripada penjajahan negara asing. Bersyukur di atas nikmat kemerdekaan, maka umat Islam dituntut supaya mengisi kemerdekaan dengan betul dan berpandukan syariat Islam. Dapat juga dilihat pada situasi sekarang di saat seluruh negara berperang dengan satu penyakit yang berjangkit, iaitu COVID-19. Allah telah mengambil sekejap nikmat kebebasan daripada kita semua. Hampir 3 bulan kita terkurung disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana Perintah Kawalan Pergerakan ini mengakibatkan seluruh tempat ditutup, dan salah satunya ialah tempat ibadah, iaitu masjid dan juga surau. Tapi Allah tetap bagi segala nikmat kebebasan, yang mana kita masih lagi boleh bergerak bebas melakukan aktiviti harian kita. Kita bebas dalam melakukan segala perkara harian tanpa tiada batasan. Maka dapat disimpulkan bahawa nikmat ini menunjukkan Allah sayang kita. Jika Allah tidak sayang akan hamba-Nya, Allah tidak adakan semua nikmat ini kepada kita. Maka kita harus bersyukur kerana Allah memberi kita nikmat kebebasan yang mana mungkin tidak semua orang dapat merasainya. Selagi mana kita dapat merasai nikmat kebebasan ini, teruslah berbakti dan berbuat baik serta gunakan kebebasan yang diberikan itu ke arah yang betul dan memberi manfaat kepada semua orang yang berada di sekeliling kita. Kesihatan merupakan nikmat anugerah Allah kepada manusia untuk memenuhi tuntutan kehidupan manusia. Manusia boleh memanfaatkan kehidupan melalui tubuh badan yang sihat, usia yang muda, kekayaan dan masa lapang untuk mencapai matlamat hidup.
Namun, manusia pada masa kini sering leka dan lalai menyebabkan kesihatan mereka diabaikan. Akhirnya, kesihatan mula merosot dan pelbagai penyakit datang dalam tubuh mereka. Mafhum sebuah hadis Rasulullah SAW, terdapat dua nikmat yang manusia tertipu kerananya, iaitu kesihatan dan masa lapang. Riwayat Al-Bukhari. Individu yang dihidapi penyakit tidak mampu melakukan aktiviti harian seperti biasa dan mereka perlu mendapatkan rawatan yang rapi agar penyakit mereka beransur pulih. Dalam ibadah seperti solat, puasa dan mengerjakan haji, ia memerlukan kualiti tubuh badan yang sihat supaya ibadah yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Nabi SAW menganjurkan umatnya supaya menjaga sistem penghadaman. Umat Islam mestilah mencontohi cara Nabi, iaitu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Bayangkan, sekiranya kita mengambil makanan secara berlebihan, kita akan mudah dihidapi penyakit seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya pada usia muda. Rasulullah sememangnya menggalakkan sahabat-sahabatnya bersukan. Hal ini kerana bersukan dapat melancarkan peredaran darah, membaiki penampilan diri dan mengurangkan risiko sakit jantung. Antara sukan yang diminati Rasulullah ialah memanah, berenang dan menunggang kuda. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Justeru, nikmat kesihatan yang kita perolehi mestilah dijaga sebaiknya sebelum ditimpa sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan mengenai nikmat persaudaraan, iaitu ukhuwah. Allah memberikan nikmat besar, iaitu tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi juga nikmat bersaudara. Dan persaudaraan itu merupakan kenikmatan yang perlu kita syukuri dan sangat penting untuk dipupuk bagi setiap Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyebutkan bahawa persaudaraan merupakan sebuah kenikmatan, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan. Maka dia Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara, sementara kamu di atas jurang api neraka, maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Ukhuwah ialah sesuatu yang Allah kurniakan kepada orang-orang beriman. Keimanan kita dinilai dari rasa cinta kita sesama manusia. Kita bersaudara ni bukan kerana pilihan kita, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mensyaratkan demikian. Oleh itu, jika kita rasa tidak bersaudara, maka kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudara kamu yang bertelingkah. Surah ini memberi perintah kepada orang beriman agar memperbaiki hubungan dengan saudaranya, kerana orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Seperti yang kita tahu, ukhuwah itu bukanlah sekadar persaudaraan dalam keluarga sahaja, malah ukhuwah sesama kawan-kawan, jiran-jiran, masyarakat-masyarakat, tanpa mengira bangsa, kaum, pangkat maupun harta. Tidak kiralah kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain kaum, kita tetaplah berukhuwah atas satu agama, iaitu Islam. Hari ini banyak sekali kita dengar berita-berita yang menunjukkan betapa rapuhnya ukhuwah antara kita. Sebagai contoh, adik-beradik yang sanggup bermusuh-musuhan dan saling mengkhianati sesama sendiri. Demi apa? Demi harta, pangkat dan sebagainya. Tanpa kita sedar, ukhuwah yang kita selama ni banggakan itu hanyalah sekadar bualan di mulut sahaja. Biarlah persaudaraan itu kerana Allah, bukanlah mengharapkan ganjaran dan balasan semata-mata. Dalam kita menjaga hubungan kita dengan Allah SWT, hablum minallah, kita juga perlu menjaga hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Sekian saja perkongsian saya hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.